Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi dalam kelas cikgu pada hari ini bersama Cikgu Ridwan dalam tajuk yang kelima gelombang, masih lagi dalam gelombang tapi subtopik yang 5.6 lah. Kita nak bincang, kita nak kongsikan dengan kamu pada hari ini berkaitan dengan interference gelombang lah. Okay, sebelum kita pergi jauh, eloknya kita tahulah standard pembelajaran kita pada hari ini. Okay, apa yang kita nak check, apa yang kita nak pastikan kita tahu sesuatu yang kita pelajari pada hari ini, kita boleh lihat pada SP ni lah. Okay. Yang pertama, kita murid-murid sepatutnya boleh menghurai prinsip superposisi gelombang di mana ini merupakan asas kepada berlakunya interference gelombang. Kemudian murid boleh menghurai corak interference lah yang kita boleh lihat di mana interference ni boleh berlaku pada gelombang air, gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya. Bagaimanakah pattern gelombang air, bunyi dan juga cahaya. Kemudian kita menggunakan hubungan dengan panjang gelombang. A ni, nanti kamu jumpa apa dia A. Lambda ni dah biasa kamu dah tahu, panjang gelombang. Kamu akan jumpa nanti X apa dia dan D lah. Semua ini cikgu akan terangkan di dalam slide yang cikgu sediakan. Okey. Kemudian kita menggunakan perkaitan ini, lambda A, X, D ni untuk menyelesaikan masalah di dalam gelombang khususnya interference lah. Dan terakhir kita melihatlah beberapa aplikasi interference di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, kita lihat dekat sini, ini contoh gambar yang cantik lah, yang jelas, menunjukkan dua orang sedang melakukan aktiviti memancing. Kita dapati nampak riak air di sini dan seolah-olah macam sama lah, macam sama. Dia punya besar dia punya panjang gelombangnya. Panjang gelombang ni. Ni panjang gelombang ni dengan yang satu lagi ni seolah-olah macam sama. Muka gelombang ni kalau kita ukur untuk mengukur panjang gelombang seolah-olah kelihatan sama lah. Kalau cikgu label sini lambda 1, lambda 2 hubungan dia seolah-olah sama. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh punca. Disebabkan oleh punca yang menghasilkan interference gelombang. Maksud gambaran di sini pemancing 1, pemancing 2 ini merupakan punca bagi gelombang ini. So, interference ini sebenarnya berlaku disebabkan oleh kesan superposisi gelombang. Ini yang cikgu cakap tadi. Ini adalah poin yang kita nak tengok. Sebab kenapa berlakunya interference gelombang. So, superposisi ni sebenarnya berlaku apabila dua gelombang yang bersuperposisi. Cikgu highlightkan. Okay. Apabila dua gelombang yang bersuperposisi, sesaran paduan ialah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. Nanti kita tengok contoh dengan lebih. Tengok contoh kamu akan lebih jelas apa maksud superposisi. Tapi yang cikgu tunjukkan tadi atau highlightkan itu merupakan definisi untuk prinsip superposisi dan kamu tak boleh larilah daripada mendefinisi dalam fizik ni, mesti hafal. Hafal itu cara pertama. Cara yang kedua, kamu faham lebih baiklah. Itu cadangan cikgu. So, persoalannya bagaimana interference berlaku. Kamu nampak di sini adalah satu set tangki riak dengan aksesorinya. Ada penggetar, ada stroboskop. So, sebenarnya interference berlaku berpunca daripada apabila dua gelombang yang bertemu ketika merambat di dalam medium yang sama. Dua gelombang berpunca daripada dua punca lah macam cikgu label tadi. Ini punca satu, ini punca kedua. Dua punca dia bergetar menghasilkan gelombang dan gelombang ni bertindih di antara satu sama lain mewujudkan kesan superposisi dan akhirnya interference berlaku. Okay, cikgu dah jelaskan di sini. Okay, kemudian interference ni mesti berlaku menggunakan sumber yang koheren.
Koheren. Di mana sumber yang koheren ini dari definisinya adalah merupakan sumber gelombang yang menghasilkan gelombang-gelombang yang mempunyai, ini yang paling penting, dia mempunyai di situ frekuensi yang sama dan mempunyai beza fasa yang tetap. Inilah yang paling penting. Inilah yang menggambarkan sumber yang koheren. Frekuensi yang sama dan beza fasa yang tetap. Contoh ni dekat bawah ni lah. Ditunjukkan dua gelombang. Dua gelombang. Okey, cikgu cuba lukis sini X1, sini X2. Di mana sumber X1, X2 ni koheren. Maka dua gelombang itu dihasilkan seperti ini sefasa. Sefasa kalau kamu tengok semua ni dan beza fasa. Ni dipanggil beza fasa. Ini dipanggil beza fasa yang tetap. Maksudnya continuous. Apabila gelombang ni continuous berayun, setiap beza fasa yang berlaku antara dua gelombang ini adalah tetap. Itulah sumber yang koheren dan syarat-syarat bagaimana interference boleh berlaku. Okey, ini cikgu dah jelaskan tadi apa itu superposisi. Ini definisi yang lebih jelaslah kamu boleh baca. Okey, konsepnya memang dua lah dua gelombang yang bertindih pada satu masa yang tertentu. Sesaran padang gelombang pada titik adalah sama dengan hasil tambah sesaran setiap komponen gelombang yang terlibat. Superposisi bagi dua gelombang yang berasal dari sumber yang koheren yang tadi kita dah lihat dalam slide sebelum ini. Ini yang saya kata tadi gambaran yang menunjukkan konsep superposisi lah. Ni superposisi dua puncak. Dua puncak ni gabus ni sebagai indikator. Gabus ini sebagai indikator lah rujukan kita apa yang berlaku pada gabus apabila dua gelombang ini merambat, di mana kalau kita lihat di sini amplitude yang pertama ni dia ke kanan, manakala yang di sebelah kanan cikgu ni dia bergerak ke kiri. So dia bercantum di sini. Di tengah-tengah ni dia bercantum. Apa yang akan jadi pada gabus seperti inilah. Gabus akan tersesar pada amplitude paduan yang tinggi iaitu 2A, 2 amplitude. Manakala bagi superposisi dua lembangan iaitu di bahagian bawah pun sama jugalah. Gabus ni sebagai indikator nak menunjukkan apa berlaku pada gabus. So apabila lembangan gelombang ini A berjumpa dengan A, so dia akan menjadi 2A. Cuma sesarannya bezalah. Kalau gambar untuk superposisi dua puncak dia maksimum di bahagian atas. Untuk superposisi dua lembangan dia maksimum di bahagian bawah, itu negatif lah. Manakala interference musnah juga boleh berlaku apabila satu puncak dan lembangan bertemu, dan kita perhatikan pada gabus ini apa yang berlaku dengan syarat amplitude gelombang di sebelah kiri kamu dengan amplitude di sebelah kanan kamu sama. Contoh kalau sini A, maka bila dia bertemu kita lihat apa berlaku. Gabus ini berada dalam keadaan yang tenang. Berada di dalam keadaan tenang kerana puncak gelombang jumpa lembangan dia memusnah. So dia terhapus di antara satu sama lain dengan syarat saya kata tadi sesarannya adalah sama. Itu yang digambarkan berkaitan dengan interference memusnah dan juga interference membina. Seterusnya kita lihat simulasi superposisi gelombang. Kalau kamu tengok dua gelombang ni di sebelah kiri dan kanan berayun. Cuba kamu lihat apa berlaku di tengah-tengah. Cuba kamu tengok ni. Kamu boleh tengok ni. Bahagian di tengah-tengah apabila dia bertemu. Cikgu ulang semula. Kita nampak dia punya paduan tu maksimum. Nampak? Kita nampak sesaran yang maksimum apabila dua gelombang bertemu. Sesaran maksimum di bahagian atas ni. Maksimum dan sesaran maksimum di bahagian bawah. Sekali lagi. Bertemu tinggi di atas dan di bawah.
Okey, ini simulasi lah yang menunjukkan superposisi gelombang berlaku. Okey. Okey, seterusnya kita lihat interferon gelombang air. Kita lihat ni sebuah tangki riak yang digetarkan. So inilah kita akan dapat corak daripada punca S1, S2 ni punca, source 1, source 2. Inilah corak padanan yang kita akan lihat dalam tangki riak. Realitinya kamu akan nampak riak-riak air sajalah di sini. Tapi di bahagian bawah, bawah tangki riak ni kita ada kertas putih atau flat putih. So dia menunjukkan pasangan padanan corak warna hitam dan putih secara berselang-seli dan kamu akan nampak garisan ni Saya tukar warna dulu. Tak apalah warna merah Kamu automatik kamu nampak garisan ni. Garisan yang ni. Okey, nanti kita akan kaji dengan lebih detail apakah garisan ini dan bagaimanakah ianya berlaku Okey, kamu nampak garisan-garisan ni dan warna hitam putih secara berselang-seli. Corak interferon gelombang air ni merupakan hasil interferon membina dan juga interferon memusnah. Untuk memudahkan pembimbingan, muka gelombang bagi puncak diwakili oleh garis penuh, manakala muka gelombang bagi lembangan diwakili oleh garis putus-putus seperti dalam rajah muka surat sebelah. Ni nanti kita tengoklah apa yang kita nampak berkaitan dengan, nanti cikgu tunjuk apa maksud garisan putus-putus dan garisan penuh itu Okey, seterusnya. Okey, ini berkaitan dengan interferon gelombang cahaya. Tadi gelombang air ni gelombang cahaya. Dalam gelombang cahaya, kita gunakan dui celah yang. Kita gunakan dui celah yang. So, inilah hasilnya. Apa yang kita nampak di sini, superposisi gelombang dui celah menghasilkan corak yang terdiri daripada pinggir cerah dan pinggir gelap, di mana kawasan membina menghasilkan pinggir cerah dan kawasan memusnah menghasilkan kawasan pinggir yang gelap. Inilah contoh kita lihat dekat sini, jarak pemisah celah yang lebih kecil menghasilkan, maksudnya pemisah tu punca 1, punca 2 lah, S1 dan S2. Kalau jaraknya lebih kecil, maka interferon yang berlaku pinggir cerah dengan pinggir gelapnya lebih besar. Kalau jarak pemisah celah yang ni jarak pemisah jarak pemisah bukannya sumber punca jarak pemisah dalam dui celah yang tu lah maksudnya dalam slit maksudnya macam ni. Ni slide yang. Okey, ni slide yang. Okey, kat sini dia ada celah. Celah yang membolehkan alur cahaya melaluinya. Sekiranya celah ini kecil, sekiranya celah ini besar. Inilah hasilnya. Celah yang kecil menghasilkan corak pinggir cerah dan pinggir gelap yang besar jaraknya, manakala jarak celah yang kecil yang besar menghasilkan corak pinggir gelap dan cerah yang hampir ataupun yang lebih kecil, jaraknya lebih kecil. Inilah kesan daripada interferon gelombang bagi cahaya menggunakan eksperimen dui celah yang ataupun slide yang. Slide yang tu salah satu slide lah eksperimen tu dipanggil eksperimen dui celah yang. Okay, untuk interferon seterusnya kita lihat interferon gelombang bunyi lah. So ini paling susah nak nampak sebenarnya, susah untuk diperhatikan, tapi kita boleh mendengar kawasan kuat di mana itu adalah interferon membina dan kawasan yang kurang kuat itu adalah interferon memusnah. So gambaran di osiloskop seperti inilah. Ini kuning ini menunjukkan bunyi kuat, manakala bunyi yang tak kuat itu dia bukan hilang, dia tak kuat. So kita masih ada lagi bentuk gelombang, tetapi yang minimum, maka sebab tu ianya memberi bunyi perlahan dan ini bunyi yang kuat. Okey, so selesai. Kita ada 3 interferon, gelombang bunyi, gelombang cahaya dan gelombang air. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Berdasarkan gelombang air, kita nak tengok apa maksud garisan putus-putus ni
dan juga garisan yang solid ni, yang terus sahaja. So sebenarnya garisan yang terus ini kita panggil dia antinode lah. Antinode ni adalah kawasan, kalau kita lihat dekat sini, dari segi sini ada, titik P dan titik Q ialah antinode, dan titik R dan ialah node. Ataupun titik yang tidak berlakunya interferon lah, dan kita panggil interferon memusnah. Kalau P dan Q tadi antinode, maksudnya dia membina, interferon membina. So kita nak tengok garisan antinode ni apa yang berlaku sebenarnya, apa berjumpa apa. So S1, S2 menghasilkan gelombang. So kalau S2 ni warna biru, bahagian puncak lembangan, puncak lembangan, puncak lembangan disusun secara berselang-seli lah. Yang solid ni puncak, yang putus-putus ni lembangan lah. Begitu juga dengan S1. Yang merah solid ni puncak, yang putus-putus ni lembangan. So apabila dia bertemu, kita tengok dekat sini, ada kawasan di mana yang ini kita lihat lembangan jumpa lembangan, putus-putus, untuk punca 1, untuk punca 2. Ada lembangan puncak berjumpa puncak untuk S1 dan S2. So bahagian lembangan dan lembangan, bahagian puncak dan puncak menghasilkan interferon membina, atau kita kenali dia sebagai antinode untuk titik P dan juga titik Q. Ni kita panggil antinode. Ni kita panggil interferon membina. Kita panggil dia interferon membina. Ni membina lah dengan disebabkan oleh superposisi tadi. Ni membina lah. Mana datangnya antinode tu? Itu garisan. Garisan lembangan jumpa lembangan, puncak jumpa puncak, lembangan jumpa lembangan, puncak jumpa puncak. Dia menghasilkan satu garisan antinode. Begitu juga yang lain. Putus-putus ni maksudnya bahagian puncak jumpa lembangan. So dia menghasilkan kawasan putus-putus dan tidak berlaku interferon di situ. Ini kita panggil dia memusnah lah. Kalau kamu lukis ni kamu nampak lah. Jadi apa hitam putih tadi? Warna hitam tu adalah bahagian puncak, bahagian lembangan, bahagian puncak, bahagian lembangan yang disusun secara berselang-seli. Itulah gambaran yang dimasukkan dalam slide untuk interferon gelombang air tadi. Apa maksud garisan putus-putus dan garisan solid? So yang solid tu garisan antinode, itu interferon membina. Kalau putus-putus tu adalah garisan node, iaitu mewakili interferon memusnah. Okey, ini hubung kait yang cikgu sebutkan tadi dalam SP. Kita nak kaji lambda, A, X dan D lah. Ini kita peroleh daripada formula yang tadi, eksperimen, which lah yang. So, cikgu dah terangkan tadi berkaitan dengan gambar rajah ini. Apa maksudnya, dan cikgu pun dah jelaskan dan sebelum ini bagaimana untuk mengukur panjang gelombang. Kita ukur daripada muka gelombang, puncak dengan puncak. Kita ukur daripada muka gelombang, bahagian lembangan dengan lembangan juga menghasilkan panjang gelombang. So ada dua lah kat sini. Puncak-puncak, lembangan dengan lembangan menghasilkan panjang gelombang yang sama. Jarak antara dua punca, jarak antara S1 dan S2 kita panggil A, iaitu jarak antara dua sumber yang koheren. Jadi kamu dah nampak kat situ apa maksud koheren. Penting sangat maksud koheren, iaitu beza fasa yang tetap dan berdasarkan sumber yang sama. Okey, selesai kat situ. Okey, kemudian kita nak lihat seterusnya. Mana highlight cikgu tadi? Ni sumber yang koheren. Kemudian lambda, panjang gelombang kamu dah maklum. X. X ni X ni kalau kamu lihat dekat sini, yang pertama garisan, kita lihat ni garisan node dengan garisan node. Atau garisan antinode dengan garisan antinode. Boleh. Ni X tu kita boleh ukur sama ada ambil dua garisan antinode yang berturutan atau dua garisan node yang berterusan yang kita lihat dalam gambar rajah ni lah. Kalau gambar yang merah ni mewakili antinode, manakala garisan putus-putus ni mewakili node. So itulah X. Apa dia X? Jarak pemisah di antara dua garis antinode atau garis node
yang berturutan. Dan akhirnya D. D adalah jarak serenjang. Serenjang tu maksudnya 90 darjah di sini. Okey, di antara dua sumber dengan kedudukan di mana X itu diukur. Kita ukur X kat mana? Kat situlah kita ambil D. Kalau kita ukur X tu dekat bawah sini, contohlah kat bawah ni kita ukur, maknanya D ni kecil lah. Itu sahaja. Jadi hubungan antara lambda, X dan D kita ada formula lah. Lambda sama dengan A X per D untuk mencari kat sini panjang gelombang. Kalau kita nak cari D, kita manipulate lah. D sama dengan A X per lambda. Dan sebaliknya kalau kita nak A, kita akan cari lambda D per X. Itu manipulasi dalam matematik dan hubungan yang cikgu suka kat sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi corak interferon gelombang. Kita tengok daripada formula yang ada. Kalau kita lihat A X. X berkadar terus dengan panjang gelombang. Daripada graf ni kita nampak. Daripada graf ni kita dah nampak dah. Dan kita boleh buat dan kita boleh mengagak graf apakah yang boleh dibina. Bila X dengan lambda, X dengan D ni hubungannya adalah berkadar terus. So dia akan memberi satu garis lurus. Betul kan? Ni dan ini garis lurus. Manakala X ini jarak antara dua garisan antinot dan ataupun not, dengan jarak A iaitu dua punca, antara dua punca, dia berkadar songsang. Songsang ni maksud 1 per A, X sama dengan 1 per A ni. Ni. Inilah garisan dia. Dia berkadar songsang. Itu dia punya panduan. Sebenarnya kat sini kalau yang cikgu nampak, X berkadar songsang dengan A. X berkadar songsang dengan A. Kalau dia berkadar terus, hubungan untuk berkadar terus, dia sepatutnya X 1 per A ni mewakili ni. Maksudnya kita boleh convert songsang itu kepada garis linear dengan membuat dalam matematik kita panggil dia 1 per A tu kita panggil, cikgu lupa apa istilah dia. Saringan. Bukan nanti cikgu ingat, cikgu beritahu lah. Kita songsang lah. Kadang-kadang cikgu sebut songsang. Ataupun bukan saringan. Cikgu lupa lah apa istilah dia. Itu kena hati-hati ni. Dalam graf yang berikut ni, hati-hatilah. Kalau dekat sini X berkadar songsang dengan A, sepatutnya graf dia begini. X berkadar songsang dengan A, grafnya begini. Bila X berkadar macam ni 1 per A, dia sepatutnya memberi satu garis lurus. Cikgu tunjukkan warna lain lah. Ini untuk 1 per A. Seterusnya kita lihat suatu contoh penyelesaian menggunakan hubungan lambda sama dengan AX per D. Dalam kamu boleh jumpa dalam buku teks. So, daripada gambar raja kita nampak A, antara celah tu kita nampak antara pinggir antinot dengan antinot atau not dengan not, tapi dalam ni kita nampak putih dengan putih, bermaksud itu adalah garisan antinot lah. Itu 4.5. Yang paling penting kena tukar ni. Unit yang setara, iaitu dalam unit asas, skala ukuran mesti dalam meter. Dalam menggunakan imbuhan, mm ni adalah 10 kuasa negatif 3. Ini amat penting. Kemudian jarak pinggir, kita tengok dekat sini 0.4. Sorry. Tadi 0.4 tu untuk A sini, sorry. Untuk jarak antara dua punca S1 dan S2. Kalau untuk garisan antinot tadi, X di sini. Iaitu 4.5 mm pun sama, tukar kepada meter. 4.5 kali 10 kuasa negatif 3. Dan D yang diberi di sini 3. Cari panjang gelombang, masukkan saja dengan kita telah menggantikan nilai A dan nilai X yang sepadan berdasarkan kuantiti asas fizik, panjang mesti dalam meter. Kamu akan dapat mengukur panjang gelombang 6 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Seterusnya kita lihat 3 aplikasi yang ada di dalam
tajuk interferon ini dalam kehidupan. Yang pertama ni kita lihat laluan kapal ni kita ada biasanya bahagian kapal di bahagian depannya ada satu bahagian yang besar ni. Dipanggil luan berbuli. Ni haluan kapal. Kapal akan tahu ni ini di bahagian bawah lah sebenarnya. Okey, laluan berbuli menjana gelombang air yang berinterferon secara musnah dengan gelombang air yang dihasilkan oleh haluan kapal. Hal ini menjadikan air di sekitar kapal lebih tenang dan mengurangkan seretan air. Maksudnya kapal ni boleh bergerak dengan mudah lah dan kawasan di sekeliling kapal ni airnya tenang. Nampak aplikasi tu kan? Bila kita tengok tak cantik kan? Tapi sebenarnya itulah aplikasi yang perlu ada supaya kesan interferon tu dapat dikurangkan. Seterusnya kita lihat dekat sini, dekat cermin Kanta salutan anti pantulan. Yang ini susah nak nampak sebenarnya, susah nak nampak. Salutan pada permukaan kanta anti pantulan menyebabkan cahaya terpantul berinterferon secara musnah. Salutan ini membantu menjadikan penglihatan lebih jelas dan mengelakkan pembentukan imej pada kanta cermin mata. Maksudnya dia mengelakkan kita melihat satu melihat pandangan kita, mengelakkan ada bayangan daripada kita punya cermin mata. Itu yang paling nyatalah, sebab susah juga kalau kita pakai cermin mata ada bayang. Okey, seterusnya yang terakhir, sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepala yang digunakan di dalam kapal terbang menghasilkan gelombang bunyi yang berinterferon secara memusnah dengan bunyi sekeliling yang hingar. Jadi pilot ini akan mendengar suara yang jelas lah di samping bunyi bising kapal ini, enjin kapal. Menggunakan alat khas ni, bunyi itu dapat diserap untuk membina interferon memusnah. Jadi untuk latihan hari ini, kamu lihat pada latihan formati 5.6. Okey, kamu selesaikan satu soalan mudah ini bagi menguji pengetahuan kamu berdasarkan SP yang kamu belajar pada hari ini. Anda semua hebat. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.